Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan topik yang seterusnya, iaitu batu-batuan yang wujud dalam sistem suria kita. Jadi, terdapat jutaan asteroid pada lingkaran asteroid di antara Marikh dan Mushtari. Okey, di antara Marikh dan Mushtari ini sebenarnya kita ada satu lingkaran asteroid yang dipenuhi oleh batu-batuan yang kita panggil sebagai asteroid. Baik. Okey, lingkaran ini dia mempunyai batu-batuan. Macam mana batu-batuan ini dia boleh terhasil? Okey, ahli astronomi dia menjangka bahawa batu-batuan ini dia sebenarnya sedang membentuk planet ketika awal sistem suria, tapi dia gagal berbuat demikian kerana graviti daripada planet Mushtari yang terlalu kuat, jadi dia telah mengganggu proses pembentukan planet dekat lingkaran asteroid ini. Okey, jadi terdapat juga kumpulan asteroid yang terperangkap pada orbit Mushtari dan kita namakan dia sebagai asteroid Trojan. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah Mushtari, kita dapati bahawa di antara dalam orbit Mushtari itu juga dia mempunyai banyak asteroid yang kita panggil sebagai asteroid Trojan lah. Okey, dia akan orbit dekat kawasan yang ini lebih kurang 60 darjah daripada matahari. Okey, dia bukan sahaja di lingkaran asteroid tapi juga wujud dekat kawasan orbit Mushtari. Baik. Sebagai asteroid ini, dia bukan saja orbit dekat kawasan lingkaran asteroid ataupun dekat orbit Mushtari, tapi ada juga asteroid yang mengorbit matahari dan bergerak hampir dengan matahari, dan kadang-kadang ada yang melintasi orbit bumi. Jadi maksudnya walaupun bumi tak lalu, tapi ada asteroid yang melintas orbit bumi. Okey, jadi sebab itu dalam peristiwa kematian dinosaur satu ketika dahulu, kita jangka ataupun kita yakin bahawa yang membunuh dinosaur itu adalah asteroid yang telah menghentam bumi. Baik, seterusnya kita lihat pula berkenaan dengan komet. Komet juga adalah batu-batuan, okey, tapi dia adalah batu-batuan yang berais, yang mana biasanya dia jauh daripada matahari. Okey, disebabkan orbitnya yang terlalu besar, maka macam planet bergas lah. Okey, planet bergas disebabkan dia jauh daripada matahari, suhu dia sejuk. Jadi komet pun sama, disebabkan dia jauh daripada matahari, dia dikira sebagai dia sejuk lah. Okey, sebab dia ada batu-batuan dan juga ais yang menyelaputi batu-batuan tersebut. Okey, komet ini kalau dia berdekatan dengan matahari, sebab dia mengorbit matahari, kadang-kadang ada yang menghampiri matahari, apa yang kita akan nampak adalah dia akan menghasilkan ekor dekat belakang dia itu. Okey, dia disebabkan oleh suhu matahari yang panas. Bila objek yang sejuk tadi dia datang dekat matahari, dia menyebabkan wap, dia punya ais itu terbakar, menyebabkan terhasilnya wap yang kita lihat seperti dalam gambar ni lah. Okey, ini adalah dia punya ekor bagi komet tersebut. Jadi kalau kita nampak gambar seperti ini adalah komet bukan meteor ataupun asteroid. Okey, jadi kebanyakan komet ini kita percaya dia wujud dekat lingkaran Kuiper dan juga awan Oort. Okey, beza dengan asteroid. Asteroid itu dia berada di antara Marikh dan Mushtari. Jadi dekat kawasan itu masih lagi panas lah, masih lagi boleh terbentuk batu-batuan. Tapi dekat belakang itu kita ada batu-batuan yang berais. Okey, lingkaran Kuiper ini dia berada di luar orbit planet Neptun, yang itu kita panggil sebagai lingkaran Kuiper seperti yang dilihat di sini. Dan juga di luar lagi daripada lingkaran Kuiper itu ada kita teorikanlah bahawa wujudnya satu awan yang kita panggil sebagai awan Oort. Awan Oort ini adalah berbentuk lebih kurang sfera, yang mana kita percaya bahawa banyak komet berada di situ yang mengorbit matahari dalam masa yang lama lah. Okey, jadi itu yang kita percayalah daripada mana datangnya komet-komet yang menghampiri matahari. Okey, dan yang terakhir, selain daripada komet, terdapat juga planet kerdil di lingkaran Kuiper seperti Pluto dan Eris. Selain daripada komet ini juga kita ada planet kerdil, dan untuk topik yang seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan planet yang wujud di luar daripada sistem suria. Kita jumpa lagi.